Hasad, betul dengki, riak, dan kalilah takbur, hingga mereka itu menemui Allah di hari kiamat kelak dengan hati yang sejahtera. Bila tak ada benda ni, kembalilah bertemu dengan Allah dengan hati yang sejahtera. Ada ayat Quran Asy-Syu'ara surah ke-26 ayat 88-89. Yauma tuqallabu yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Asy-Syu'ara ayat 88-89 surah ke-26. Cuba dengar. Siapakah yang dikatakan yang kembali bertemu dengan Allah dalam keadaan hati yang sejahtera? Dengar elok, hati sejahtera tu apa benar? Ni dia huraian dia. Hari yang padanya harta benda dan anak pinak tidak dapat memberikan pertolongan sesuatu apapun kecuali orang-orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat sejahtera. Apa dia? Dalam kurungan dari syirik dan penyakit munafik. Siapa yang ada sifat syirik, sifat nifak, tak sejahtera lah hati dia. Siapa kembali bertemu dengan Allah, tak pernah syirikkan Tuhan, Masya Allah, tak pernah ada sifat munafik, syurga lah bagi dia. Nampak lah tu? Dia sebut tu tadi. Baik. Mereka itu menemui Allah di hari kiamat kelak dengan hati yang sejahtera. Oleh itu, Nabi SAW setiap lepas sembahyang fardu, baginda berdoa dengan doa yang mengandungi kalimah Assalamu, selamat sejahtera. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Lain sikit no. Kita duk sebut no. Termasuklah tuan-tuan, bila kita masuk ke dalam Masjidil Haram, bila nampak saja Kaabah, tu juga di antara. Nampak Kaabah, dia suruh baca. Carilah buku tu, saya pun tak ingat dah. Dia ada blind sikit lah daripada kita duk sebut dalam sembahyang tu. Dia berdasarkan hadis Muslim. Tengok Kaabah, Allahumma antas salam wa minkas salam. Ujung tu lain sikit. Ini ada yang disusun oleh Dr. Zahzan Muhammad. Dia bagus. Satu usaha yang baik oleh Dr. Zahzan Muhammad. Dalam buku-buku susunan beliau, semua hadis-hadis sahih. Jadi kita tak pening lah. Puak-puak ada sembang kemas pun tak berani nak lawan kita lah. Kalau di Selangor, tuan-tuan, ustaz, baca tadi hadis sahih lah. Amboi, terang aku tengok. Hang ni mau hadis lah. Pang sekali. Amboi, tanya ustaz, ustaz sahih kah? Nak tahu sahih mereka. Ni dia sahih. Kau ngajak puak-puak ni. Dia pun bukan dia hafal banyak hadis pun, action lebih. Dia kira ustaz dia betul. Puak-puak Wahbi lah ni. Kan? Di Pulau Pinang ada sekok dua. Apa yang sonok dengan sini tu. Islam tak habaq kan? Islam tak ajar hadis Muslim awak tak ada lah. Hadis Muslim kata kita kena halang kezaliman pemimpin yang zalim. Awak tak baca hadis tu? Faham tak ni? Percaya tak ni? Wahai Tuhanku, Engkau adalah Maha Sejahtera. Kepada Engkaulah kami memohon keselamatan, kesejahteraan dari kejahatan dunia dan akhirat. Engkau beri berkatlah kepada kami, wahai Tuhan yang mempunyai sifat keagungan dan kemuliaan. Tuhan yang kaya secara mutlak dan kelebihan yang sempurna. Rasulullah SAW berdoa juga dikala baginda melihat Kaabah. Saya tak pasti sama ada yang ni kan yang mana. Dr. Zahzan tulis tu. Dengan doa yang mengandungi kalimah Assalamu, salam tu. Allahumma antas salam wa minkas salam. Hayyina Rabbana bisalam. Ni riwayat siapa dia tak abang. Baik. Wahai Tuhanku, Engkau adalah Maha Sejahtera. Pada Engkaulah kami memohon keselamatan, kesejahteraan dari kejahatan dunia dan akhirat. Hidupkanlah kami dalam keadaan selamat sejahtera. Baik. Bagaimana kita nak memastikan kehidupan kita sejahtera? Untuk mengakhiri, kita ambil tema sejahtera bersama Islam. Ulama sebut, kalau kita nak hidup dalam sebuah negara, kehidupan yang sejahtera, kena ada 4 sifat negara tersebut. Pertama, keseluruhan rakyat dalam negara tersebut hanya menyembah Allah, mentauhidkan Allah. Tuhan rakam dalam Quran. Namrud, Firaun yang cuba berlagak sebagai Tuhan. Hilanglah kesejahteraan hidup rakyat. Rakyat takut ustaz bila tak mengaku dia sebagai Tuhan. Tengok Firaun. Dia ijtihad dalam surah An-Nazi'at ayat 23-24. Fahasyara fanada faqala ana rabbukumul a'la
Dia himpun rakyat dia kata akulah Tuhan yang paling tinggi. Jadi mana-mana rakyat yang tidak mengaku Firaun sebagai Tuhan, tak boleh dapat bantuan. Masuklah Namrud, sama juga. Dia nak bagi makan rakyat dia. Dia tanya terlebih dahulu, siapa Tuhan hang? Semua jawab engkau kecuali Nabi Ibrahim. Tuhan aku ialah Allah. Apa yang Tuhan hang boleh buat? Tengok Al-Baqarah 258. Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih an atahullahu al-mulk idh qala Ibrahim rabbiyal ladzi yuhyi wa yumit qala ana uhyi wa umit qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bi syamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib fa buhital ladzi kafar wallahu la yahdil qaumal zalimin. Itu ayat sepenuhnya Al-Baqarah 258. Angkuh sombongnya Namrud, dia mengaku dia sebagai Tuhan. Jadi siapa-siapa rakyat di bawah pimpinannya di Babylon, di Iraq tak mengaku dia sebagai Tuhan, tak dia yang terdarah. Batu Nabi Ibrahim tak diberi makan, bahkan ditangkap dan dibakar hidup-hidup sebab dia sudah belagak sebagai Tuhan. Hilanglah kesejahteraan hidup rakyat. Rakyat terpaksa mengaku. Faham tak tuan-tuan? Tak faham payah. Bila manusia tidak mentauhidkan Allah, hilanglah kesejahteraan hidup. Yang kedua, beriman dengan hari akhirat. Apa yang kita buat, kita bimbang akan dipertanggungjawab di akhirat. Kullu nafsin bima kasabat rahina Al-Muddathir ayat 38. Setiap manusia dengan apa yang dilakukannya akan dipertanggungjawab di negeri akhirat. Termasuk dalam soal pilih pemimpin. Yauman nad'u kulla unasin bi imamihim Al-Isra ayat 71. Hari yang mana setiap manusia akan dipanggil bersama-sama dengan pemimpinnya. Jadi bila kita beriman dengan hari akhirat, kita fikir 2 kali. Nak ambil tak mangkuk ayun ini? Nanti dia buat take dengan aku kena. Tak ambil. Itu pilih siapa? Syahrilong lah. Kan? Contoh macam nak menang lah petang ni. Tapi bukan sini. Kalau sini confirm kalah. Tambah peti undi ni 1 pun tak dapat apa. Kalau dapat pun 1 cikgu derani lah. Jam. Yang ketiga, sejahtera bersama Islam. Yang ketiganya takwa, bukan taqwa. Takwa. Apa dia takwa? Kitab Az-Zumar ayat 33. Apa saja ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita menerima, kita mengamalkan keseluruhan ajaran tersebut. Walladzi jaa bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Orang bertakwa, orang yang mengamalkan keseluruhan ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ditafsirkan oleh para ulama. Tu yang keempat, sejahtera. Yang keempat, adil. Adil. Tak kira terhadap pemimpin, terhadap keluarga, terhadap musuh, wajib berlaku adil. Nabi dia tegah dan adil. Dia sampai bersumpah, kalau anak aku Fatimah mencuri, aku potong tangan dia. Tapi lain kali saya bawa lah kitab Profesor Mahmud tolong peringat. Dalam tu ada muka surat 135. Kebetulan ayat pun An-Nisa ayat 135. Ya ayyuhalladzina amanu. Apa dah? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, Allah qawamina bil qist. Hendaklah kamu menjadi orang-orang yang menegakkan keadilan. Cuba tengok uraian Profesor Mahmud ini. Bila keadilan tidak tertegak, kezaliman yang bermaharajalela, itulah ciri-ciri kehancuran sebuah negara. Ni